Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, yang keenam, yakni yang keenam dari sudut tertibuz zikri. Tak sebut semua pada hakikat tak boleh. Setelah serentak sesaat tak boleh 20 sifat tu, maka dia terbitkan daripada mulut satu persatu. Maka bila terbit di mulut satu persatu, apakah yang perlu dahulu dan kemudian, itu yang ulama susun. Jadi yang keenam, yakni yang keenam daripada 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib mengaji secara tafsili itu ialah al-wahdaniyah. Okey, al-wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah. Artinya makna terjemahan. Asa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, yakni asa pada Allah, asa Allah Ta'ala pada sifat dan pada perbuatan. Itu secara terjemahan sudhi ataupun dia panggil ertilah. Wahdah asal daripada wahid lah, asal daripada wahdun atau wahidun, iaitu menunjukkan satu. Asa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan perbuatan. Baik, kalau nak kata satu boleh tak? Nak kata satu boleh. Nak kata satu boleh. Sebab ada orang yang mengajar katanya tidak boleh kata satu di Allah Ta'ala. Sebab satu ni adalah bilangan. Bila kata satu, maknanya ada dua. Tak dipaham itu. Kalau orang yang cakap gitu tu, maknanya dia mungkin tidak mengaji ilmu maqulatul asyarah, yang dikatakan maqulat. Kam tu apa dia? Kita nak menafikan, kita ternafinya bilangan di Allah Ta'ala. Sifat wahdaniyah ini ialah tidak berbilang di zat Allah Ta'ala. Yakni zat Allah Ta'ala tidak berbilang, sifat Allah Ta'ala tidak berbilang, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berbilang. Cuma ada tafsilah tidak berbilang tu yang akan dibahaskan. Okey. Jadi kita nak ternafikan di Allah Ta'ala berbilang. Sebab berbilang itu sifat makhluk. Okey, berbilang itu sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil berbilang. Jadi bila nak kata satu boleh tak? Satu pada zat, satu pada sifat dan satu pada af'al? Jawapannya boleh. Bagi siapa yang kata tidak boleh itu, maknanya dia tidak pernah mengaji ataupun dia tak mengaji ilmu maqulatul asyarah, maqulat yang 10 yang berkaitan dengan makhluk, iaitu dipanggil sebagai maqulatul kam. Maqulat kam. Kam ni bilangan. Okey. Kam ni adalah bilangan. Macam chemistry, kimia, itu asal daripada kam.
chemistry, kimia tu, kimia, CO2, apa dia? H2O tu. Tu asal pada kamiyah. Apa kamiyah? Kodaran. Sebab tu dalam kimia ada H2O lah, apa lagi C2O lah. Apa tu? Kodar hidrogen adalah 2 berbanding dengan oksigen 1. Kalau kita masa zaman sekolah dulu tu, kita akan lukis satu sar oksigen, O tu, atom O gabung dengan H, atom hidrogen. H tu ada 2. Ada 2 kaki. Sebab apa? Ada 2 nisbah oksigen 1. Tu dia panggil kamiyah, bilangan. Dan itulah jisim. Oksigen itulah jisim sebab dia boleh belah bahagi. Sebab oksigen itu bergabung dengan hidrogen. Jadilah udara ni H2O, air, silap udara pula dah. H2O, air. Air ialah hasil gabungan atom oksigen dengan atom hidrogen, jadilah dia sebagai air. Jadi air itu H2O. Okey. Kalau carbon dioxide tak ingat dah, C2O ke CO2 tak ingat dah. Lama dah belajar kimia tu. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Jadi chemistry, kimia itu asal pada kamiyah, iaitu kodaran. Orang putih pun ambil nama sepenuh bahasa Arab juga. Sebab orang putih pun tiru bahasa Arab. Kita pun tiru bahasa Arab. Bahasa Arab ialah bahasa yang paling banyak sekali di dunia ni. Paling banyak sekali kosa kata di dunia ni. Okey? Habis. Itu bab arti. Maka hakikat wahdaniyah, hakikat dengan makna ta'rif al-qaul syarih ataupun maqasid at-tasawwur, al-mu'arrah dan sebagainya, ibarat, yakni tuturan, cakapan. Satu lagi kita tak urai tadi, satu sebab apa boleh, okey? Silap pula. Satu sebab apa kata boleh dalam maqulatukab. Satu nak kata satu ni, nak kata bilangan ni ialah satu perkara yang boleh diapit antara dua benda. Satu bilangan ni nak kira dia ni berbilang ataupun tidak, per nombor ni dia mestilah diapit antara dua nombor yang lain, baru dipanggil bilangan. Contoh kita kata nombor 2. Nombor 2 apit antara nombor 1 dengan nombor 3. Maka dia bilangan nombor 2. Nombor 3 diapit antara nombor 2 dengan nombor 4. Maka nombor 3 adalah bilangan. Nombor 10 diapit antara nombor 9 dengan nombor 11. Maka nombor 9 juga bilangan. Yang nombor 7 juga diapit antara nombor 6 dengan nombor 8. Maka 7 juga bilangan. Adapun 1 diapit antara 2 dengan apa? Tak ada. Kosong tu tak ada. Kosong tu bukan satu jenis nombor yang wujud, yang ada, tak ada. Kosong ni kita nama saja. Kita namakan saja kosong sebab nak mengatakan nombor tu tak ada. Jadi 1 ni diapit antara nombor 2 dengan tak ada. Tak ada apa sebelah dia. Maka ni tidak panggil bilangan. Maka nombor 1 tidak panggil bilangan. Itu nisbah ilmu makulat lah. Tapi kalau kita kira 1, 2, 3, tu dia kira bilangan lah situ. Sebab kita nak kira lebih daripada 1. 1, 2, 3, 4. Macam budak kecil dulu masa darjah 1. Sila beratur. Ketua kira 1, 2, 3. Cukup tak nak murid? Tu dari sudut kiraan. Sebab kita tahu dah lebih daripada 1. Tapi dari sudut hakikatnya nombor 1 ni bila diapit antara 2 nombor, dia tidak ada 2 nombor yang diapit. Hanya nombor 2 sahaja. Sebab kosong tak ada. Itu. Okay. Maka nombor 1 tidak dipanggil sebagai makam ataupun bilangan. Maka boleh kita kata 1 pada zat, 1 pada sifat dan 1 pada af'al, fi'il, perbuatan. Okey? Habis. Tu jadi bolehlah, tak ada masalah. Tak ada isu kata bila kata 1 mesti ada 2. Tak ada. Kalau mengaji makulat tak ada jadi begitu. Okey? Habis. Tuturan dan cakapan daripada menafikan bilangan, menafikan berbilang, yakni ternafi. Murad musannif menafikan ialah ternafikan bilangan ataupun ternafinya berbilang. Okey? Pada zat dan sifat dan pada perbuatan. Itu. Ternafinya berbilang. Macam kita tadi lah. Okey? Habis. Lagi dia ada urai kan? Ada urai tak apalah.
Sama ada ta'mim baik kata bila tidak berbilang tu ialah sama ada berbilang yang apa tu? Yang muttasil. Yang muttasil yakni yang berhubung. Asal daripada muttasil itu isim fa'il yang berhubung. Bila sebut yang berhubung isim fa'il. Muttasil asal daripada fi'il ittasala yattasilu ittisalan wa huwa muttasilun wa dzaka muttasalun. Okey. Atau bilangan sifat yang munfasil. Munfasil juga isim fa'il. Infasala yanfasilu infisalan wa huwa munfasilun wa dzaka munfasalun, iaitu yang bercerai. Itu munfasil. Yang bercerai. Inilah antara kam dia panggil. Kam muttasil lah itu kita bagi contoh dah. Contoh kam muttasil yang ada panjang lebar dengan panjang lebar dan dalam. Panjang dia panggil tul. Tul, lebar dia panggil arak. Arak lah. Arak macam ejaan sifat tu. Arak tu sifat makhluk. Tul, arak dengan umuk. Tu. Ain, mim, qaf. Kalau dalam ni umuk. Dalam. Okey. Dia punya kam muttasil mana? Kam muttasil dia ialah 4 segi 2D ni. Macam kita bahas dululah dalam mukhalafah lil hawadith tu, rujuk balik siapa yang tak tengok tu. Okey. 4 segi ni adalah kam muttasil. Apa kam muttasil maksudnya? Maksudnya dia adalah gabungan kam muttasil. Kam muttasil dia 4 segi, maka dia gabungan kepingan 4 segi jadilah satu 4 segi yang 3D, 3-dimensional shape dipanggil. Maka dipanggil jisim menurut ulama hukama ataupun ulama pasapah atau ulama maqulat asyarah. Okey. Adapun mutakallimin H2O tadi pun sudah dikira jisim. Tu. Okey. Habis. Tu. Mufasil. Mana tadi? Habis. Adapun ni nak tafsilah satu-satu. Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, khabar iaitu makna esa Tuhan pada zat menafikan kam muttasil, yakni ternafinya kam muttasil pada zat, yakni menafikan ataupun ternafinya bilangan yang berhubung pada zat. Muttasil ni berhubung, mufasil ni bercerai. Berhubung ni ada kaitan. Macam tadi kita kata 4 segi bagi kotak ni ialah kam muttasil bagi kotak ni ialah 4 segi. Maka 4 segi ni gabungan 4 segi yang halus-halus itu jadi kotak tisu. Tu. Jadi kam muttasil gabung. Kam mufasil ni dia pisah. Okey. Mana? Pada zat tu menafikan bilangan, yakni ternafikan bilangan yang berhubung pada zat. Seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah. Allah Ta'ala tidak bersusun daripada darah. Adapun kita tersusun daripada darah. Tersusun daripada daging. Asal daging kita ni adalah halu. Gabungan daripada halu tu. Jadi sebentuk tangan, kaki, badan sampai seorang manusia. Jadi kita punya kam muttasil halu sangat. Kalau kita boleh cincang, kita boleh belah-belah semua ni. Kita cincang hak paling halus kali. Macam mana? Hak paling halus kali. Sebutir debu sampai sebutir debu. Hasil daripada sebutir debu, gabung, boleh jadi kita balik. Tu. Tu kam muttasil bagi kita. Allah Ta'ala mustahil gitu. Okey? Mustahil satu lagi. Allah itulah. Okey. Habis. Daging. Allah Ta'ala tak bersusun daging, tulang, urat. Tu kam muttasil pada zat. Sekira-kira zat Allah Ta'ala tidak boleh dibelah bahagi. Dari sudut Allah Ta'ala bukan zat dia adalah daging, tulang, darah dan sebagainya. Okey? Tu. Habis. Apa nama tu? Dan menafikan kam munfasil, yakni ternafinya kam munfasil. Ternafinya kam munfasil pada zat. Kam munfasil apa dia? Berbilang secara bercerai. Okey.
Apa dia? Menafikan, yakni ternafinya bilangan yang bercerai pada zat Tuhan. Seperti tiada zat yang lain menyamai, yakni menyamai akan dia, akan zat Allah, seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kamu fasil. Kita kira dari sudut ada dua orang, ada dua zat. Maka ni satu dengan satu ni pisahlah mufasil. Mufasil ni nak senangnya ialah kita bandingkan dengan orang lain. Mutasil ni kita saja, zat seorang tu saja. Waktu kita boleh belah bahagi ke tak? Kalau boleh belah bahagi, kan mutasil namanya. Allah Ta'ala bukan gitu. Dan kan mufasil pula ada bandingan syarik dengan Allah Ta'ala. Ada tak syarik yang bersifat ketuhanan juga? Tak ada juga. Maka Allah Ta'ala sahajalah yang begitu. Dia panggil dalam sifat wahdaniyah ni, kita ini wahdaniyah juga, tapi wahdaniyah majazi. Allah Ta'ala wahdaniyah haqiqi. Okey? Wahdaniyah kita wahdaniyah majazi. Mana? Contoh orang panggil Ahmad. Ahmad tu, walaupun memang ada banyak orang nama Ahmad, tapi sebutan Ahmad kepada seseorang tu memang tuju kepada seorang tu saja. Memang tuju kepada seorang tu saja. Oi Ahmad, apa dia? Ahmad itu seorang tu ya. Maka seorang itu dia panggil seorang lah. Wahdaniyah. Tapi wahdaniyah majazi. Sebab apa? Sebab hakikatnya dia boleh belah bagi, gugak. Kalau dia belah kat Ahmad tadi tu, dia belah, dicicah sampai jadi sebutir debu. Maka setiap debu tu Ahmad belaka. Milik Ahmad belaka. Jadi berjuta-juta Ahmad di situ. Maka itu kamu tasir, diterima kamu tasir. Tapi dari sudut satu badan tu, bila kita sebut Ahmad, ya, dia seorang saja, bukan pada orang lain. Itu juga dipanggil wahdaniyah. Tapi wahdaniyah esa secara majazi. Satu secara majazi, bukan hakiki. Adapun Allah Ta'ala wahdaniyah dia hakiki. Memang dari sudut perbahasan hakikat wahdaniyah sendiri. Bila sebut Allah, memang dia tak ada dibelah bahagi apa. Tu. Kita wahdaniyah juga, tapi wahdaniyah majazi. Dari sudut hakikat kita boleh belah bahagi. Dari sudut hakikat juga kita ni kita ni memang seorang lah, tu. Jangan kira lah pelanduk dua serupa. Pelanduk dua serupa pun dia orang lain, kita ni orang lain. Nak kata bahawasanya lain orang. Tapi bila dicerai-ceraikan, dipotong-potong belah-belah badan kita ni boleh jadikan mutasil, boleh berlah bahagi sebutir-butir sehingga sehalu-halu debu. Okay. Habis. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, makna asa Tuhan pada sifat, iaitu asa pada sifat itu menafikan, yakni ternafikan kam muttasil pada sifat. Apa dia? Ternafikan kam muttasil pada sifat. Iaitu apa dia? Menafikan, yakni ternafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang kita kata isu tu. Tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu jenis sifatnya, sifat Allah. Sifat wahdaniyah pada sifat dengan makna bukan sifat Allah satu dah. Sifat 20, sifat banyak, tapi dalam satu sifat tu satu jenis. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Seperti dua kudrat, bukan. Tu. Kam muttasil, itu ternafikan Allah Ta'ala ada dua jenis kudrat, empat jenis kudrat, empat jenis iradat dah. Semua satu dah. Inilah yang kita kata isu antara pembahasan sifat ma'ani. Bila kata wahdaniyah ni, wahdaniyah pada sifat, yang ni sifat ma'ani je lah. Bukan sifat salbiah, bukan sifat nafsiyah, bukan sifat maknawiyah, bukan sifat yang bangsa sungguh, tapi bangsa ada. Jangan lupa, itlaq sifat lah kita tauhid. Bila kata sifat Allah, apa maknanya? Sifat ma'ani Allah. Walaupun yang bukan 7, ada banyak lagi. Semua sifat ma'ani Allah yang layak baginya ada termasuk dalam sifat Allah Ta'ala. Dalam kita Arab ngaji, dia sebut sifat-sifat Allah tanpa kata sifat mana. Itu itlaq sifat tertuju kepada sifat ma'ani dah.
tanpa perlu kepada tafsiran. Oh, ni sifat apa ni? Kena tanya lagi kau? Tak payah. Dia panggil idza utliqa in sarafa ila fardin kamil. Idza utliqa as-sifat idza utliqa as-sifat in sarafa ila sifatin ma'aniyin. Apabila diitlaqkan kata sifat, maka dia akan berpindah atau akan tertuju kepada segala sifat-sifat ma'ani. Okey. Jadi sifat ma'ani satu kudrat, satu iradat, satu hayat, satu ilmu dan sebagainya. Sebab itu Pak Da'i Mekah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia terjemah pendengar, perlihat, perkata, perkuasa, perkehendak dan sebagainya. Sebab nak menunjukkan sifat ma'ani itu ada di zat Allah satu. Dan nak menunjukkan nanti di perbahasa sifat-sifat wahdaniyah bahawasanya satu pada kudrat, satu pada iradat, dengan makna perkuasa Allah satu, perkehendak Allah satu. Kalau tak mau kata kepe-pe pun, ikutlah bahasa. Ada tak bahasa Melayu kita yang kita kata tu menunjukkan dia itu jenis ada, lagi pula menunjukkan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Bukan sifat fi'li, tapi sifat zati. Okey? Jadi pada tak ada. Pada kata, okey, tak apalah pe. Kalau ada bahasa Melayu yang lain, contohnya apa? Sekarang ni kita kata pendengaran. Suka betul. Pada tak kata pendengaran, pada kata pendengar. Dia sekarang ni bahasanya pendengaran. Ikutlah. Syedok Fatani pun ada pendengaran dia tulis. Penglihatan dia tulis. Tapi dalam bab kuasa, kudrat dia kata berkuasa. Dalam bab iradat berkehendak. Tapi dalam bab bahasa dia kata penglihatan. Pendengaran. Kenapa dia tak kata mendengar? Kenapa dia tak kata melihat? Sebab dengan ber ni ialah Allahumma salli ala Muhammad, dia itu ialah sifatun fi'li, sifat yang bahasa perbuatan, bukan sifatun zati, sifat yang bahasa zat. Bila kata berkuasa Allah ni bukan satu. Berkuasa Allah ni banyak sangat. Allah Ta'ala berkuasa buat bumi, Allah Ta'ala berkuasa buat langit, Allah Ta'ala berkuasa buat orang, Allah Ta'ala berkuasa buat gunung, berkuasa. Banyak berkuasa. Okay? Banyak berkuasa. Tu Allah Ta'ala banyak berkuasa. Tapi dengan sifat berkuasanya yang satu, yang wahdaniyah pada sifat itu, Allah Ta'ala sahaja yang beri bekah kepada seluruh benda yang dia berkuasa tersebut. Sebab tu bagi mereka yang menentang kata-kata ataupun ibarat dalam Baqaratul Amani, pe ni saja ni, dalam Baqarah Amani bukan setakat pe saja, salahnya ada benda-benda lain yang pada ayat terjemah lain daripada ulama-ulama Melayu yang dahulu, supaya kita punya faham tepat, bukan secara mafhum tapi secara istilahi. Sebab takut kalau kita faham secara mafhum, kita silap faham kalau kita baca sendiri. Kalau baca sendiri pun, istilahi tu pun salah dah. Apalagi mafhum. Banyak dalam Baqarah Amani benda-benda yang dia terjemah lain daripada kitab-kitab yang dahulu. Umpama kita kata dulu inkishaf, ta'aluk inkishaf, tak lain kata ta'aluk terbuka. Inkishaf dengan mana terbuka? Pada tak kata terbuka. Sebab Mubi Wahab kata terbuka itu boleh tertutup. Maka dia kata nyata. Inkishaf dengan mana? Ta'aluk nyata. Nyata tu memang jelas. Dia ambil makna malzum. Terbuka tu lazim. Malzumnya ialah nyata. Iaitu lazim daripada terbuka, maka akan nyata. Tu. Terbuka itu adalah makna lazim. Pada ambil makna malzum, iaitu nyata. Bila lazim daripada terbuka, maka nyatalah sesuatu. Tu. Okay? Jadi macam mana yang berkuasa berkehendak kata nak hurai dari sudut wahdaniyah pada sifat? Adakah dia kata berkehendak Allah satu, berkuasa Allah satu, berkata-kata Allah satu? Macam tak kena cara tu. Dan kita kalau kata gitu pun, kalau kita ada mindset yang faham sifatun qaimatun qanimatun zatiyatun fi zatillahi ta'ala itu wahdaniyah, tak apa dah. Tapi masalahnya bila orang sebut berkuasa satu, kita faham lain. Sebab bahasa kita sekarang ni lain. Kalau kita kata berkehendak Allah satu, maknanya Allah Ta'ala kehendak satu je. Macam tu ke? Tak.
Allah Ta'ala berkehendak banyak sejak azali. Banyak benda yang Allah Ta'ala kehendak dengan ta'aluk tajzi qadim dia. Berkehendak saat lagi nak berlaku sekian-sekian, berkehendak esok nak berlaku sekian-sekian, tulat nak berlaku sekian-sekian. Banyak yang Allah Ta'ala kehendak ke satu. Yang satunya berkehendak. Sifat iradat Allah Ta'ala di zat Allah Ta'ala itu Allah berkehendak. Berkehendak itu ta'aluk dah, sifatun fi'li. Berkehendak itu sifatun fi'li dah. Okay? Sifatun fi'li. Nanti kita kabur dalam sifat ma'ani tadi, nanti antara beza ta'aluk dengan samaratus sifat tu semua kunci-kunci tauhid belaka. Kena tahu belaka. Okay? Jadi faham isu dia kenapa orang yang membahaskan berkuasa dan berkehendak ni kita orang panggil kita bukan nak kritik sangat. Tapi jangan kritik lah ulama dulu, itu je. Kalau nak kata berkuasa berkehendak, halah tak hang lah. Dia nak faham silap lah, tak hang lah, kami tak kacau pun. Yang dia pergi kacau tu yang masalah tu. Dia orang tolong kacau kari style lain. Dia buat style lain. Dia buat kari masak ikan bawang, sedap tu. Dia cara lain. Dia nak pergi kacau, nak pergi kacau kuah kari ikan, kepala ikan yang sama dengan dia, tapi cara lain. Kemudian rasa tak sedap, rasa masam, dia buah dia tak kena. Dia pergi tibai orang, buat apa? Kita tak kacau kari dia, dia tak kacau kari kita. Sudah. Kita nak faham tauhid ni secara tepat. Pom. Bila sebut tu, pom sekali. Tu pada nak buat macam tu. Transformasi bahasanya, bila sebut satu tu, pom, kena pada satu dah. Dia ambil berat, titik berat tentang bahasa Melayu. Sebab Pak Dai Mekah kata, orang mengaji di tanah Arab, jangan kerana nak cakap Arab. Orang nak mengaji Arab bukan sebab nak faham Arab tak. Pak Dai kata, kita mengaji Arab sebab nak faham Melayu kata apa. Kita mengaji Arab sebab nak faham Melayu kata apa. Macam fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, lain terjemah. Kenapa tak terjemah satu je? Isim fa'il ada yang sekian-sekian. Kalau isim maf'ul, di sekian-sekian. Kalau masdar, pelihatan lah, apalah, macam-macam lah, makanan ke apa ke. Kenapa lain-lain, kenapa tidak serupa? Sebab terjemahan beza. Sebab faham makna yang beza. Begitu juga dalam bab tauhid ni. Kenapa transformasi terjemahan berlaku? Supaya kita nak faham secara tepat. Bukan lagi secara mafhum atau secara orang panggil bermudah-mudah, tasamuh dalam bahasa. Pada Mekah sendiri bukan menghina, kritik orang-orang dulu tak. Dia kata mereka itu guna bahasa tasamuh. Beradabnya pada rahimahullah ta'ala. Dia kata mereka guna bahasa tasamuh, bukannya bahasa mereka silap. Tiba-tiba kita kritik dia. Dia kritik ulama dulu, dia buat benda lain lah. Itu nampak sangat tak ngaji. Itu je. Dia bakurah ni tak boleh. Bakurah ni dia kena mengaji. Sebab dia kan kata lain daripada lain. Bila lain daripada lain, dia kena dapat daripada guru yang belajar pada guru, yang belajar pada guru, sampai kepada Pak Dai, baru boleh. Dia title profesor ke, doktor ke, apa ke, dia alim tauhid lagu mana sekalipun, dia tak pernah mengaji. One by one, Bakuratul Amani, insya-Allah tak akan boleh baca. InsyaAllah akan faham lain. Dan bila faham lain, dia akan iktiraf kitab tersebut. Sebab dia tidak pernah mengaji kitab tu secara berguru. Sebab tu pentingnya berguru. Itulah isu dia. Faham gedak lah. Kita tak nak urai panjang-panjang, tak habis kitab. Nak urai panjang-panjang boleh. Mari sembang lah. Ni pun tak apa nak ada orang. Tiap hari tak ada orang, tak tahu daripada ni tengok gedak lah. Okay. Habis. Dan menafikan kepada dan menafikan kamu fasil, yakni ternafinya kamu fasil. Kamu fasil iaitu sifat lain daripada Allah Ta'ala sama macam sifat Allah Ta'ala. Kita ni ada sifat kudrat, Allah Ta'ala sifat kudrat itu sama tu? Tu bukan sama, tu sama tasmiyah sahaja. Kita tak bahas lagi juga isim, musamma, tasmiyah, musammi, apa beza dia. Okay, tu kitab lagi lah. Ni kitab mudah-mudah kita tak mau nak bahas teruk-teruk. Dalam Bakurah tu kita bahas semua lah. Tak apa yang mengaji Bakurah tu.
Siapa yang gaji Baqarah ni, insya-Allah lah, marilah bagi kita jawi kat dia ke, kita arak kat dia ke, dia boleh baca. Maksud dia baca tu, bila baca tu faham. Bila mengaji kitab besar tu faham. Oh, macam ni murak dia. Sebab dia pernah mengaji Baqarah. Baqarah ni payah. Nak baca cara payah boleh, cara sederhana boleh, cara mudah boleh. Tu kita tak berani lagi nak baca Baqarah ke orang awam, tak berani. Takut kita ni bila baca Baqarah tu, kita nak hurai senang-senang, tak syok. Dia macam ada benda rahsia dia. Setiap ibarat tu ada rahsia dia, susunan dia. Daripada awal sampai habis. Sama ada dari sudut tata bahasanya, huraian istilahnya dan sebagainya. Ia ada rahsia. Jadi bila baca mudah-mudah rasa rugi. Tu nak baca mudah-mudah rasa rugi. Maka baik baca kat penuntut ilmu, kita boleh luah segala-galanya dalam Baqarah Amani tu lah. Saya ada dobit ni, Baqarah Amani ni. Satu kitab tebal. Ni kitab dobit Baqarah Amani. Besar ni. Kitab dobit Baqarah Amani. Moy. Tebal. Kita baca, kalau baca Baqarah, baca semua tu terus. Dobit-dobit semua, satu-satu kita baca. Kita hurai. Supaya habis tu khatam. Khatam tu alhamdulillah. Cuma hari tu kita baca Baqarah hari tu pun tak baca semua dobit tu. Baca sebahagian-sebahagian. Tu pun dah penat dah. Dengan kita sekali penat. Orang penat, orang yang dengar pun lagi penat. Siap dah mengantuk pun dah. Kita ni lagi penat. Sebab kita nak terang lebih faham. Orang yang terang lebih faham ni lagi penat daripada orang yang tulis dobit, dia tunggu. Tu tak penat. Tu pun dah penat dah. Apa ni memang manja. Atau penat. Tu bukan penat. Tu buat teruk. Tu manja nama dia. Kita hak dia baca ni lebih teruk. Dia buat teruk. Dia susah apa dia dengar dobit. Dengar dobit. Apa susahnya? Seronok ada. Tak perlu ada persediaan. Kita kena ada persediaan. Habis. Menafikan ternafinya bilang-bilangan. Macam tarik pada air tau. Contoh dia kata macam ni, bilang-bilangan. Bilangan-bilangan. Kalau orang yang tak tahu, tak pernah ngaji, dia akan kata bilangan-bilangan yang bercerai. Pada error tu. Maknanya kata, mana betul baca bilangan-bilangan? Bilang-bilangan. Sebab an belakang tu adalah tambahan je. Kita nak muraknya bilang. Maka kita kena sebut bilang-bilangan. Lepas tu tambatan-tambatan iman, dia tak kata tambatan-tambatan iman. Tu nampak kan tak ngaji torik, tak ngaji dengan guru. Dia tak kata tambatan-tambatan iman tak. Tambatan iman. Kalau pada ayat kita, bilangan-bilangan tu, dia punya nombor dua tu dia letak kepada selepas huruf ngo. Dia tak letak selepas huruf nun tak. Tu. Kitab-kitab Baqarah yang ada tulis nombor 2 selepas daripada perkataan, itu ada nuskhah yang silap. Sebab muraknya ialah dia ada tengah-tengah nombor 2 tu. Bilangan. Tambatan. Sebab nak muraknya tambat, bukan tambatan. Belakang tu tambahan je, imbuhan. Dia ada murak ni. Lepas tu pada bukannya apa-apa je isu dia. Bukan apa-apa saja dia terima. Ada setiap ibarat tu ada benda rahsia dia. Tahulah, iyalah. Iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Tidak ada sifat kita ni, makhluk sama dengan manusia, binatang sebagainya, sama sifat dengan Allah. Sama dengan makna, sama pada hakikat, bukan sama pada penamaan. Sifat kudrat ada di kita, sifat kehendak ada di kita, cuma kita dicipta Allah. Bukannya sama seperti hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu asa pada Tuhan, pada perbuatan itu menafikan kamuttasil. Bila nak habis wallahu alam. Baru ke surat 20 lagi berapa lagi tak tahu macam nak cepat. Itulah kata bila tauhid ni nak baca cepat sayang. Nak tak baca cepat bila nak habis pula. Itulah. Dia tak sedap kalau nak cepat-cepat ni. Tu banyak lagi tak hurai tu, tapi kita hurai bodoh-bodoh gitu ya. Kita hurai sikit-sikit isu-isu gitu-gitu ya. Nak hurai betul-betul itu marilah ngaji Baqarah, tapi kita tak baca lah Baqarah kat orang. Penat dah itu baca kat orang. Kita hari jenis kalau baca satu kitab kat orang, kita tak ajar lah. Baca kitab satu kat orang, kita tak ajar lah. Kecuali kalau belanja kami 100 ekor, kita belanja, kita baca insya-Allah. Tu beri upah 1000 apa boleh lah.
Kalau nak kita tak baca dah. Baqarah kalau kita baca tu dah kat orang baca. Nak baca? Barilah sikit, cucuk sikit, belajar sikit. Kita puas hati, kita baca lah. Tapi payahlah bersedia untuk menerima kepayahan. Sebab ngaji ni dia bukannya nak melawak-melawak. Tambah-tambah talib ilm. Dia bukan nak ho-ha. Nak ngantuk sila pergi tidur. Tu je. Kalau orang awam lain lah. Orang awam memang ada muak tu. Dia orang muda, orang berumur lah. Tu. Dia dengar pun antara kuliah maghrib dengan isyak. Sebab tu isyak kita berhenti dah. Masuk isyak sampai turun covid. Masuk isyak memang kita berhenti. Sebab kita panggil yang pertama ya, orang bukan nak dengar kita pun. Kita siapa dia? Kita budak-budak ya. Dia orang tua dah. Lepas tu perbahasan kitab lah. Kitab ni pun boring lah. Benda berkaitan agama, benda berkaitan ilmu, mana tak boring. Syaitan cocok, suruh ngantuk. Baik kita berhenti awal. Tu. Tapi kalau penuntut ilmu tak. Penuntut ilmu kalau mengantuk, happy tidur. Tu lah. Dia buat mengantuk. Dia buat macam dinosaur apa, kena mengantuk, kena cucuk apa. Dia macam ulang kena cucuk. Mengantuk dalam majlis. Tak payah, mengantuk tidur kan. Nah, tu je. Tak baik duk main. Buat apa main tidur? Kita main nak ngaji, main tidur pula. Sama-sama pas subuh ni. Ada pengajian pas subuh. Tidur lah. Tak tahu lah mereka ni. Pelik kot. Tidur apa benda lah. Tidur lah kerja. Tidur malam sudah lah. Dengan tengah hari Qailulah tu nak tidur. Ni nak tidur. Pas tidur. Pas tidur. Pas ngaji main phone pula. Bila nak habis sampai pas bila-bila tak alim-alim. Bodoh gitu. Tu talib lagi. Nak pengajian khusus. Nak urai panjang-panjang tu. Tu kena cocok sikit lah. Tapi gitu-gitu lah kita urai. Dia tak urai tu pun kalau rasa payah tu tak tahulah. Tu. Kalau rasa payah tu Allah alam. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.